tempoh hari kita dapat lihat bahawa top 3 terutamanya berjaya mencapai keputusan yang cukup penting kepada mereka bagi meneruskan momentum. Agak malang kepada pasukan Kedah kerana mereka berdepan dengan pasukan Sarawak. Jadi mereka tumpas dalam perlawanan tersebut. Ketinggalan 3 mata sekarang ini di belakang pasukan Johor. Manakala Johor pula hasil daripada kemenangan ke atas SPA tempoh hari untuk mereka juga kekal dalam keadaan yang begitu konsisten setakat ini. Ini adalah keputusan ataupun kedudukan bagi pasukan-pasukan yang berada di dasar liga dengan UiTM dan juga Betaria. Masing-masing ada kemenangan, masing-masing ada 7 mata, tetapi betul lah mereka perlu perbaiki kedudukan ini pada 11 perlawanan yang akan datang. Untuk saingan Liga Premier, Carlo Primorac, penyerang import dari Croatia ini begitu berbisa sekali, begitu juga dengan Orlando. Kita agak lega juga. Farid Idris dan juga Saufi Ibrahim adalah antara penyerang yang dapat menghasilkan jaringan dan juga berada dalam kelompok penjaring terbanyak setakat ini, biarpun hanya setakat dengan 7 ataupun 5 gol. Okey, untuk makluman anda sebelum terlupa, 6 hari bulan April adalah perlawanan untuk pasukan Lions Star dengan pasukan Perak, perlawanan yang tertangguh tempoh hari. Jadi mereka akan melengkapkanlah jumlah 11 perlawanan kepada kedua-dua pasukan ini. Right. Sime Darby Sarawak, 2S yang menguasai saingan Liga Premier. Dengan kedudukan mata 27 meninggalkan Johor dan juga pasukan Kedah dengan kelebihan 5 mata dan juga 7 mata. Saya lihat di sini bahawa memang two-way fight lah kepada saingan Liga Premier. Memang kata orang ni kita tak boleh persoalkan lagi kedudukannya itu. Inilah dikatakan konsisten. Kalau situ konsisten. Alright. Tadi tak konsisten. Kalau Liga Super banyak pemain pasukan tak mempamerkan konsisten dalam tiap perlawanan. Ini kalau kita lihat dalam pasukan di Liga Premier ni banyak konsistennya. Saya rasa Sime Darby dengan Sarawak memang konsisten. Mereka walaupun berehat 2 kali rehat, mereka dapat menunjukkan satu pemain yang begitu baik dan meningkat lagi corak pemain mereka. Baru-baru ini mereka telah mengalahkan pasukan PDRM dengan satu bergaya sekali dan walaupun ditentang hebat oleh pasukan PDRM, dia dapat berjaya menghasilkan 3 mata. Ini yang kita lihat, ini satu konsisten yang dilakukan oleh pasukan Sime Darby. Okey. Agak menarik juga kerana tempoh hari ketika pasukan Sime Darby draw seri, Sarawak pun mencatat keputusan seri juga. Jadi sepatutnya di situ ada kesempatan yang perlu diambil. Okey, kita cuba perhatikan kedudukan setakat ini yang membezakan antara Sime Darby dengan pasukan Sarawak sebelum Asmai Bakri terus memberikan pandangan beliau tentang keupayaan kedua pasukan dalam saingan Liga Premier setakat ini. Alright, untuk 5 perlawanan yang lalu masing-masing ada 4 kemenangan dan juga 1 keputusan seri sahaja. Dari segi jumlah jaringan lebih besar berpihak kepada pasukan Sime Darby, Mawi. Ini membuktikan bahawa Carlo Primorac memanglah penyerang yang cukup digeruni dalam saingan Liga Premier setakat ini. Selepas ini, kedua pasukan perlu berhati-hati supaya tidak ketinggalan ataupun kehilangan mata, terutamanya dalam perlawanan-perlawanan dengan pasukan-pasukan pertengahan Liga ataupun pasukan bawahan, Mawi. Ya, benar. Itu yang perlu dicongakkan untuk kedua-dua pasukan ni, Ji. Kalau kita lihat di sini, sama dah rata dah. Menang, seri, kalah dengan 8-3-0. Kemudian dengan jaringan, hanya membezakan dengan jaringan. Kemudian ada perbezaan dari segi bolos di sini. Kalau kita tengok, lebih kepada pasukan Sarawak ni bagi saya. Setiap di segi dalam pertahanan, kita tak panggil pemain pertahanan, tapi di dalam tim pasukan bertahan ni mereka hanya melepaskan 4 kali bolos daripada 11 perlawanan. Ya, saya begitu teruja sebenarnya dengan apa yang dicuba dicorakkan oleh coach Robert Albert di sana. Dia mencantumkan pemain-pemain muda dengan pemain-pemain yang berpengalaman di sana. Kemudian motivasi pemain-pemain ini mereka kalau kita dapat lihat pada musim lepas, mereka hanya dipisahkan dengan perlawanan penentuan yang melibatkan mereka tidak play-off, yang mereka tidak berada dalam Liga Super. Tapi apapun bersama dengan pasukan Sime Darby,
perlu ambil kesempatan di mana kalau mereka bertemu dengan pasukan-pasukan di bawah, mereka harus menang untuk membezakan mata. Okey, saya nampak di sini Sarawak dengan kembalinya Joseph Kalangti dan juga adanya Bobby Gonzalez di sana, mereka nampak lebih confident, lebih selesa untuk bermain sebagai satu unit. Ya, okey. Bobby Gonzalez sempat bermain saya waktu dia bersama pasukan Sabah di sana. Bermain dengan anda lah. Bermain dengan saya waktu di Sabah. Kemudian betul, apabila kepulangan pemain senior ni berada balik bermain bersama pasukan pemain muda ni yang menyebabkan mereka boleh bermain bersama. Itu yang pentingnya. Dan pengalaman Coach Robert Edward di sana dah biasa dengan situasi pasukan-pasukan yang bermain ni menyebabkan pemain-pemain ini dapat mengambil cara ataupun corak yang cuba diterapkan oleh coach. Bola sepak ni kejam sebenarnya. Orang cakap lah kan. Hidup ni kadang-kadang tak adil juga. Nak bercakap tentang hanya satu sport saja, hanya satu pasukan saja yang akan layak secara automatik untuk beraksi dalam Liga Super pada musim hadapan. Bermakna juara Liga Premier inilah yang akan ke saingan Liga Super pada musim hadapan. Macam mana Ridu? Kita akan kehilangan pasukan-pasukan yang konsisten seperti Sarawak, Johor dan juga mungkin Kedah yang mungkin akan mengikat jari tak akan dapat beraksi dalam Liga Super kalau hanya satu pasukan saja yang terpilih. Mungkin pusingan yang kedua ini kita akan dapat lihatlah perubahan-perubahan, tetapi saya tak yakin bahawa ada banyak perubahan besar yang akan berlaku pada top 2 terutamanya. Pandangan saya, Zainal, mengambil contoh Kedah, Johor dan Sarawak, dia terpaksa bekerja keras untuk mengatasi pasukan Sendawi. Jangan lupa, Sam Dabi dengan Sarawak mata sama. Sama. Okay. Mereka walaupun kita lihat Nabi telah dalam segi jaringan lebih. Dan kita lihat di sini dia ketiga-tiga pasukan yang bawah daripada Nabi ini perlu meningkatkan prestasi mereka untuk memberi saingan kepada Nabi supaya mereka tidak senang wenang-wenang untuk dapat pergi ke pasukan Liga Super pada tahun depan. Ini yang satu saingan betul baik dan kita akan lihat ada satu perubahan yang ketara di akhir musim nanti. Adakah Nabi, Sarawak, Johor atau Kedah akan pergi ke Liga Super pada tahun depan? Okey, berakhir pusingan yang pertama, ada 4 pasukan yang cukup kebal beraksi di gelanggang sendiri, pastinya Sam Dabi Sarawak, begitu juga dengan pasukan Johor dan juga pasukan PDRM yang pada awalnya menguasai saingan tetapi sekarang ini jatuh di tempat yang kelima. Namun kedudukan mereka pun tak jauh juga dengan kedudukan pasukan Kedah, tapi semakin ditinggalkan sebenarnya oleh Sam Dabi dan juga pasukan Sarawak. Kedua pasukan ini iaitu Sam Dabi dan Sarawak akan kami berikan tumpuan juga selepas ini menerusi persiapan mereka untuk menghadapi pusingan suku akhir Piala FA.